Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli mahabbati wa aflah syu'unal ummati wa farij annal humuma wal ghumuma ya hayyu ya qayyum. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan seterusnya kepada ahli keluarganya, para sahabat, golongan tabi'in dan tabi'un tabi'in dan mereka yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah, pada malam ini kita kembali meneruskan pengajian kitab kita ini, kitab Hikam. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita semua, dan kita mohon kepada Allah semoga apa yang kita lakukan ini mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi pada malam ini kita sambung balik pembacaan kitab Hikam kita ini, dan kita sampai kepada muka surat yang ke-38. Jadi tidak lupa kita muliakan kepada para habaib, keluarga ahli bait, para asatizah dan juga para muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita sampai pada muka surat 38. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Berkata pengarang kitab kita ini, innama awrada alaika al-waridu litakuna alaihi waridan. Katanya hanya sahaja mendatangkan hak Allah Ta'ala atasmu itu warid daripada segala makrifah Rabbaniyah, supaya ada engkau membawa dengan warid itu atas Tuhan kamu. Bermula warid itu iaitu ibarat daripada yang datang atas hati daripada segala makrifat ma'arif Rabbaniyah dan segala lataif ruhaniyah, kerana menyucikan hati dengan demikian itu dan membaikkan dia hingga patut ia demikian itu bagi datang atasnya dan masuk kepada hadratnya, kerana bahawasanya hadratnya itu maha suci daripada tiap-tiap hati yang keruh dengan segala asar, ibarat daripada sekalian makhluk dan yang berlomo dengan segala aryau dan barang yang tiada warid baginya, maka tiadalah zauq baginya dan tiadalah tahqiq. Apa maksud dia? Dalam matan ini memberitahu kepada kita, sebelum kita nak membicarakan tentang matan ini, sebagaimana yang kita maklum bahawa Allah Subhanahu wa taala dia ini menghukum akan hamba-Nya itu ataupun mentadbir akan hamba-Nya tadi dengan sama ada dengan pemberian taufik dan hidayah Allah. Maka sebenarnya apabila kita melakukan ibadat, kita kena melihat itu adalah taufik dan hidayat daripada Allah. Bukan dengan sebab kerajinan kita, bukan dengan sebab kita, tetapi dengan sebab pertolongan Allah Ta'ala. Jadi manusia ketika mana dia melakukan ibadat, dia kena tahan hatinya daripada berbangga-bangga dengan ibadat, memandang kepada ibadah tadi
maka tidak ada ibadat itu banyak. Jangan memandang kepada banyak ibadat, tetapi memandanglah kepada Allah Ta'ala lah yang memberi kepadanya untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dikatakan apabila seseorang itu melakukan amal ibadah kepada Allah, itu adalah tanda bahawa Allah telah memberi taufik kepada dia. Allah telah memberi hidayat kepada dia. Jadi apabila sahaja dia kembali melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala, maka akan datang kepadanya warid, yakni kesan daripada amal-amal amal-amal yang telah dia lakukan, yang telah dia kerjakan. Baik, kita tengok daripada maksud ini. Lalu katanya, senyap telah mendatangkan hak Allah Ta'ala atasmu tak diwarid. Apabila kamu melakukan amal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mendatangkan kepada kamu itu warid. Apa makna warid? Warid ini adalah cahaya ilahi, ataupun warid ini cahaya. Maknanya Allah memberi kepada kita ini cahaya di dalam hati. Daripada cahaya kesan daripada ibadat tadi, maka warid daripada segala makrifat rabbaniyah. Antaranya Allah mendatangkan seseorang itu mengenal dirinya, mengenal Allah. Kesan daripada dia ini beramal. Jadi begini, sebagai contoh, satu orang yang kita tengok masa zaman dia muda dahulu, ataupun pada zaman dahulu ketika mana dia remaja, kemudian dia meningkat dewasa, dia lalai kepada Allah. Dia bukanlah orang yang ahli ibadat. Bila dia bukan ahli ibadat, dan dia mungkin buat dosa, dia buat maksiat dan seumpamanya, tiba-tiba Allah memberi kepada dia itu nur dalam hati. Allah campakkan dia. Dengan kasih sayang Allah, Allah campakkan dia, tiba-tiba dia berubah. Betapa ramai kita tengok orang yang dahulunya keadaan dia makna jauh daripada Allah, tiba-tiba menjadi orang yang ahli ibadat. Maka berubahnya seseorang tadi daripada duduk dalam keadaan lalai kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala datangkan warid kepada dia, atau Allah Ta'ala datangkan dia ini nur di dalam hatinya, maka berubah dia daripada kegelapan disebabkan lalai kepada Allah kepada cahaya mengenal Allah. Cahaya yang membawa dia mengenal Allah. Lalulah dia panggil daripada ghaflah kepada nur yaqazah. Cahaya yang menyebabkan dia sedar, oh selama ini aku lalai. Manusia ini duduk di atas muka dunia ni ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, dia ini lalai kepada Allah dan dia tidak beribadah sampai ke mati. Waliyazubillah. Ini yang pertama. Keadaan yang kedua, dia lalai kepada Allah, namun di tengah jalan, sama ada umurnya 30 tahun, 40 tahun, hatta 50 tahun, hatta hampir-hampir dia nak wafat, maka dia kembali kepada Allah Ta'ala. Ini golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, dia terpelihara daripada dia kecil sampai dia besar, dia duduk dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ada 3 golongan. Golongan pertama tidak terpelihara, duduk daripada kecil sampai ke besar, makna duduk dalam keadaan lalai. Golongan yang kedua, dia duduk dalam keadaan lalai, maka di pertengahan dia taat kepada Allah. Golongan yang ketiga, dia dipelihara oleh Allah daripada dia budak, kemudian yang maknanya daripada dia kanak-kanak, lepas tu remaja, lepas tu dewasa, duduk dalam taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila seseorang yang dia dulu lalai kepada Allah, duduk dalam keadaan ghaflah, makna duduk dalam kegelapan, tiba-tiba dia berubah menjadi orang yang baik.
maka dia pun diberi nur oleh Allah Ta'ala, cahaya di dalam hatinya, nak kembali kepada Allah. Bila nak kembali kepada Allah Ta'ala, maka ini bermakna dia telah dapat cahaya dalam hati itu. Maka cahaya dalam hati itu dipanggil warid. Maka warid tadi dikatakan bahawa Allah Ta'ala meletakkan atas semua itu warid daripada segala makrifat. Maka warid ini pelbagai-bagai. Ada yang Allah Ta'ala memberi ilmu kepada dia, memberi ilmu kepada dia, supaya ada engkau membawa kepada warid itu akan Tuhanmu. Allah memberi dia warid, kesedaran, cahaya ilahi. Maka dengan cahaya ilahi ini dipupuk lagi. Cahaya ilahi yang Allah beri, dia terus duduk dalam cahaya ilahi tadi untuk menjalankan dirinya kepada Allah. Maka ini kesan sama ada dia ini diberi oleh Allah Ta'ala tadi dengan sebab-sebab tertentu. Mari perasaan sedar, lalu dengan perasaan sedar ini menjadi motivasi dia, semangat dia untuk terus kekal di dalam ketaatan kepada Allah. Maka bermula warid itu, iaitu cahaya yang dicampakkan di dalam hati yang Allah Ta'ala beri tadi, iaitu ibarat daripada yang datang atas hati. Maknanya itulah cahaya yang Allah Ta'ala beri, dicampakkan dalam hati daripada segala ma'arif Rabbaniyah, iaitu Allah memberi dia mengenal ketuhanan. Mengenal ketuhanan, makrifat kepada dia, mengetahui mengenai ketuhanan Allah Ta'ala, sehingga dia mengenal Allah Ta'ala. Allah mencampakkan cahaya. Untuk mendapatkan cahaya itu, sebagaimana yang kita ketahui bahawa itu adalah daripada seseorang tadi yang dipilih oleh Allah Ta'ala, lalu Allah memberinya. Dan pilihan itu berdasarkan beberapa sebab, nanti kita akan beritahu satu persatu insya-Allah. Ataupun dengan sebab dan juga segala lataif rohaniyah, dengan sebab kelembutan Allah Ta'ala yang dicampakkan ke dalam hati manusia. Kerana menyucikan hati dengan yang demikian itu, maka disebabkan apa? Disebabkan hatinya telah disucikan. Hatinya telah disucikan, ataupun dia itu dipilih oleh Allah sehingga dia menjadi orang yang disucikan hati oleh Allah Ta'ala. Maka warid itu, kesan yang baik, cahaya ilahi itu, cahaya yang baik yang dicampakkan dalam hati itu adalah kesan daripada seseorang itu beramal. Selepas dia ini melakukan maksiat, dia beramal, maka Allah campakkan dia. Ataupun boleh juga dikatakan warid di sini adalah cahaya yang Allah Ta'ala campak kepada dia dengan jalan Allah memberi kesedaran kepada dia. Walaupun dia tak beramal lagi itu, tiba-tiba dia diuji. Tiba-tiba lepas diuji, dia pun menyedari akan kelalaian dia kepada Allah. Maka dengan cahaya yang Allah Ta'ala campak dalam hati ini, dia sedar, dia terus memupuk cahaya tadi dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Sebab tu kita tengok begini. Ada satu orang kadang-kadang apabila sahaja dia tengok kawan dia kawan baik, tiba-tiba kawan dia meninggal. Bila kawan dia meninggal, mari keinsapan dalam hati. Lalu dia pun berfikir, aku ni tak boleh duduk sini, nanti aku pun akan mati macam kawan aku juga. Aku ini kena buat amal ibadat. Maka dia datang kesedaran dalam hati. Itu sebenarnya dia panggil cahaya yang Allah campak dalam hati. Cahaya kesedaran Allah Ta'ala campak dalam hati. Tetapi orang yang macam ini ada juga yang dia selepas pada dia dapat kesedaran tu dia jadi soleh. Tetapi ada juga orang yang dia sedar 2-3 hari, seminggu 2 minggu, lepas tu dia kembali pada asal. Jadi yang kita kendaki, yang kita bahas pada malam ini, bila Allah mencampakkan cahaya di dalam hati tadi, maka litakuna alaihi waridan, maka jadilah cahaya ini, warid ini, yang membawa dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesan daripada penyucian hati, dengan demikian itu membaikkan dia sehingga patut ia yang demikian itu. Maka dia berterusan menjadi orang yang baik, orang yang menjaga hatinya.
Jadi ini masalah kadang-kadang kita bila Allah Ta'ala memberi kesedaran kepada kita, kemudian kita lalai kembali. Lepas tu Allah bagi lagi kesedaran, kita lalai lagi, Allah bagi lagi kesedaran. Tapi ada orang yang dulu dia Allah maksiat banyak, lalai pada Allah, tiba-tiba Allah beri kesedaran, dia jadi baik. Ramai mana orang-orang yang begitu, tiba-tiba Allah pindahkan dia, tukarkan dia daripada lalai kepada ingat. Maka bagi yang datang hingga patut ia yang demikian itu bagi datang atasnya, sehingga dia pun layak mendapat cahaya tadi, ataupun dengan sebab-sebab tertentu menyebabkan cahaya itu menyedarkan dia, Allah Ta'ala campak dalam hati kesedaran, dan masuk kepada hadrat Allah, maka duduk dia dalam hadrat Allah. Duduk dalam hadrat Allah, kerana bahawasanya hadratnya itu maha suci daripada tiap-tiap hati yang keruh dengan segala aghyab. Allah Ta'ala itu suci. Duduk dia tak dalam hati yang keruh, hati yang duduk dalam memikirkan selain pada Allah, maka dia tidak akan dapat hatinya bersama dengan Allah. Maka setelah dia membuang segala kekeruhan dalam hati, maka dia akan bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang ni artis, beliau sudah wafat. Dia bagi tahu pada ustaz, dia kata, saya ini ustaz, saya balik daripada malam-malam, lewat-lewat malam, saya buka TV. Dalam TV tu ada belakang tu, di akhir-akhir nak tutup tu, sebelum negara ku ada satu doa. Maka dalam TV tu dia sebut doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi ada doa-doa tu. Jadi dia balik lewat malam, dia buka TV, dia dengar doa tu setiap hari. Maka dengan asbab doa itu Allah Ta'ala campak kepada dia, akhirnya dia nak berubah kepada Allah, nak berubah pada Allah. Itu ramai mana dah orang tengok dalam TV ada doa nak nutup ni, doa-doa tapi tak beri kesan. Tetapi kenapa dia dengar tiba-tiba mari dia keinsafan? Itu bermakna Allah telah mendatangkan cahaya di dalam hati. Hanya cahaya hati ini, maknanya ada orang dia tak berjaya memupuknya, ada orang hilang. Dia sedar sekejap, dia kembali lalai kepada Allah. Ada tanya betul ke orang itu? Begitulah lebih kurang. Alhamdulillah, artis itu yang sudah wafat kembali pada Allah, kita pernah duduk sekali bersuluk dengan beliau, berzikir sekali dengan beliau. Masya Allah, beliau itu banyak zikir, banyak berzikir, dan dikatakan bahawa kita boleh letak bahawa dia dalam keadaan soleh, dalam keadaan soleh. Begitulah manusia. Jadi di sini kita jangan memandang buruk pada orang. Kadang-kadang orang tu kita tengok apalah orang ini, sedangkan dia itu Allah nak memberi kepada dia itu dengan sekelip mata sahaja. Baik, sekarang ni kita nak menggambarkan begini. Pernah tak para jemaah sekalian, tiba-tiba satu hari Allah beri kesedaran kepada kita, Allah campakkan dalam hati kita. Selama ni kita semayang, tiba-tiba kita pun mari. Sama ada mari tu mari kesedaran. Tiba-tiba mari kesedaran, kita pun nak kembali kepada Allah Ta'ala. Maka kesedaran itu ada yang berterusan jadi soleh, ada kesedaran itu sekejap saja, tiba-tiba hilang. Sebab itu warid yang Allah Ta'ala campak kepada kamu tadi, hendaklah kamu tadi jadikan dia waridan, jadikan dia itu sesuatu yang akan menyampaikan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka apabila seseorang itu di dalam hatinya ada selain pada Allah, keruh dengan kesan-kesan duniawi ataupun keruh memikir selain pada Allah, maka tiadalah baginya itu zauq. Dia tidak akan rasa. Zauq ni rasa kebersamaan dengan Allah, rasa zauq, rasa nikmat bersama dengan Allah, dan tiadalah ia tahqiq, tiadalah dia mencapai keyakinan kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Kerana apa? Kerana masih lagi bergelumang dengan dosa-dosa. Baik,
apakah sebab-sebab, antara sebab-sebab yang menyebabkan Allah jadikan dia, yang dahulu dia orang yang lalai, tiba-tiba Allah Ta'ala beri kesedaran kepada dia, maka kesedaran itu terus berpanjangan dengan dia. Ada beberapa sebab yang menyebabkan dia ini dicampakkan warid dalam hati dia. Maknanya pemberian Allah beri kepada dia. Antara sebabnya ialah yang pertama, dengan sebab dia ini keturunan yang baik. Ada juga keturunan yang baik. Jadi bila keturunan yang baik ni, kata ulama, apabila satu orang soleh, dia ini orang yang soleh, dia keturunan yang baik, kadang-kadang dipelihara dia sampai 7 keturunan, anak dia, cucu dia dan seumpamanya. Jadi sebab yang pertama adalah disebabkan dengan keturunan yang baik, zuriat daripada zuriat yang baik. Maka dia dulu lalai, tiba-tiba Allah beri dia, maknanya beri dia satu cahaya warid kepada, ataupun cahaya ilahi, maka dia pun dapat dapat kesedaran. Itu dia panggil cahaya Allah. Sebab dia dapat itu, antaranya yang pertama dengan sebab keturunan dia yang baik. Yang kedua dengan sebab dia mencintai ahli keluarga Nabi. Kadang-kadang dia mencintai ahli bait, mencintai ahli bait termasuk juga mencintai orang salihin. Dia cinta para wali, dia cinta orang soleh, maka sebab dia cinta orang soleh, walaupun dia buat maksiat, tiba-tiba dia nak mati, Allah balik dia jadi orang baik. Makna dia pun nak beramal, dia pun wafat. Mungkin disebabkan yang kedua, dia mencintai orang soleh. Yang ketiga boleh jadi juga orang ini Allah Ta'ala beri dia ketika dia nak wafat, dia jadi orang baik. Yang ketiga disebabkan dia dia seorang yang dermawan, banyak menghabiskan harta pada jalan Allah. Ingat orang-orang dermawan ini, walaupun dia ini kadang-kadang dia buat maksiat, dia lalai pada Allah, tapi dia ada sifat dia bagus. Apa sifat dia bagus? Dia ni dermawan, suka tolong orang, suka bantu-bantu orang susah. Orang yang macam ini, cepat Allah memberi kebaikan pada diri dia. Boleh jadi ketika dia nak wafat, ataupun di akhir-akhir hayat dia, Allah Ta'ala beri dia menjadi orang soleh. Sebab apa? Sebab antaranya yang ketiga, dia ada sifat apa? Sifat dermawan. Dengan sifat dermawan ini menyebabkan dia ini berubah. Yang keempat boleh jadi juga dengan sebab apa? Dengan sebab doa orang-orang soleh. Sebab tu jangan main-main doa orang-orang soleh ni. Bila doa orang soleh, maka kita pun jumpa orang soleh, jumpa ulama, jumpa wali Allah, kita minta dia doakan. Doakanlah saya. Dia pun doa, ya Allah Tuhanku, moga masukkanlah dia di kalangan orang yang soleh. Maka berkat doa orang soleh tadi, walaupun dia ahli maksiat, tiba-tiba dia jadi orang soleh. Dulu orang soleh pernah doa ke dia. Maka berkat doa orang soleh menyebabkan bahawa dia boleh dicampakkan cahaya ilahi Allah. Yang kelima, di antara sebab dia juga dengan sebab ilmu yang ada pada diri dia. Dengan sebab ilmu yang ada pada diri dia, sehingga dikatakan walaupun pada peringkat awalnya dia tidak beramal dengan ilmu, maknanya tetapi ilmu yang ada pada dianya, akhirnya Allah beri juga kebaikan pada dia. Mungkin dia tidak beramal, tetapi sabit dia ni ramai orang jadi baik. Maknanya, maka dengan sebab dia ni ramai orang jadi baik, maka ketika nak wafat, Allah campakkan cahaya dalam hati dia, lalu dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maknanya ini juga antara juga, maknanya yang menyebabkan dia ini mendapat cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keenam juga dengan sebab gurunya yang saleh pun boleh berlaku. Dengan sebab gurunya yang saleh, tiba-tiba dia berubah. Dengan sebab gurunya yang saleh, dia didoakan oleh gurunya pun, boleh juga dia berubah jadi orang saleh. Ini ada satu cerita, maknanya cerita
Tapi bukan doa ustaz ni bukan orang yang soleh. Ni cerita kisah Habib Umar. Ustaz nak cerita kisah ni, tapi mungkin ramai yang tidak pernah dengar cerita tentang Habib Umar ini. Maka dikatakan bahawa beliau ini pernah satu ketika Habib Umar marah kepada satu orang pelajar. Habib Umar ni terkenal dengan seorang guru yang lembut, sangat lembut, senyum saja belum lembut. Tapi satu hari Habib Umar sangat marah pada anak muridnya ini kerana anak muridnya ada buat satu kesalahan besar. Akhirnya marahnya tadi sehingga kan anak murid dia tadi keluar meninggalkan kelas Habib Umar dan lalu berhenti daripada Dar Mustafa. Bila berhenti saja, dia pun tunjuk protes dia, bangkang marah dia juga pada Habib Umar. Lalu dia berhenti serta-merta. Bila berhenti, Habib Umar kata binasalah hidup dia. Bukan Habib Umar ni bukan jenis orang suka doa. Bahasa Habib Umar patutnya jangan berhenti lah. Maknanya kena duduk lagi. Maknanya mungkin Habib Umar marah nak baiki dia. Tapi dengan sebab maknanya dengan sebab dia ni salah tadi, maka dia berhenti. Habib Umar kata binasalah dia. Maka dia pun balik kampung. Ternyata dia pun hidup macam hidup berpoya-poya. Dia tinggalkan dia punya cara hidup di Yaman dulu. Maknanya hidup dalam keadaan berpoya-poya, lalai dan seumpamanya. Jadi satu cerita, ada satu orang anak murid nak balik kampung. Maka nak balik kampung, dia bagi tahu kepada Habib Umar dia nak jumpa kawan dia tu yang berhenti tu. Habib Umar kata, kalau pergilah kamu jumpa dia. Kalau kamu boleh jumpa dia, jumpalah. Kalau boleh jumpa. Maka ternyatalah dia pun balik. Bila dia balik rupa-rupanya kawan dia sudah meninggal. Maknanya kawan dia sudah meninggal. Jadi bila meninggal tu, dia pun tanya kepada ayah kawan dia tadi, macam mana keadaan kawan dia ini. Kata ayah kawan dia tadi, anak dia ni masa balik daripada Tarim itu, daripada Yaman, berhenti pada Habib Umar tu, anak dia jadi lara sungguh. Buat jadi maksiat, lalai, berpoya-poya hidup. Tetapi di akhir-akhir beliau nak wafat, beliau berubah jadi orang baik, jadi orang soleh. Dan beliau ini sebelum nak wafat, dalam masa seminggu 2 minggu, dia duduk dalam bilik, dia ini menangis saja. Menangis, kemudian bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maka dia mati dalam keadaan dia bertaubat kepada Allah Ta'ala dalam masa hampir 2 minggu. Jadi ceritanya macam mana? Dia berubah dikatakan sebab dia kata anaknya Habib Umar datang memberitahu kepada dia, al-an waktak, sekarang sudah tiba masa kamu. Mungkin dia didatangi oleh Habib Umar dalam mimpi. Habib Umar mungkin dalam mimpi memberitahu sekarang hampir dah tiba masa kamu. Jadi dengan itu akhirnya dia pun beribadat, wafat dalam keadaan begitu. Dalam keadaan menangis taubat kepada Allah Ta'ala. Sebelum pada tu dia memang balik pada tu maksiat. Maka dia ini, sahabat ini, sampai masa dia pun pergi semula ke Yaman. Dia pergi semula sampai ke Yaman, dia jumpa dengan Allamah Habib Umar. Dia cerita kawan dia itu sudah wafat. Betul lah Habib Umar kata, kalau kamu boleh jumpa, jumpalah. Mana Habib Umar sudah tahu. Rupanya Habib Umar sudah tahu. Lalu Habib Umar mengatakan, ini Habib Umar, ini Ustaz ambil cerita daripada bekas pelajar lama. Dia yang mencerita. Yang mengatakan bahawa Habib Umar pun beritahu sebenarnya dia sudah tahu keadaan anak murid dia. Anak murid dia balik ke kampung, hidupnya lara, dia sudah tahu. Macam mana dia tahu? Wallahu alam, dia sudah tahu keadaan begitu. Sebab tu Habib Umar kata binasa kamu. Binasa tu bukan Habib Umar doa binasa. Binasa kalau dia berhenti belajar dengan dia akan jadi teruk. Rupanya Habib Umar ni mempunyai sifat kasih sayang yang tinggi. Lalulah dalam keadaan macam itu, dia kata, Habib kata dia sudah tahu keadaan kawan dia. Dan sebenarnya Habib Umar pun tahu kawan dia sudah wafat. Daripada mana wallahualam. Dan Habib Umar memberitahu sebenarnya aku ini walaupun dia ini sudah tidak lagi belajar, tinggal, tetapi Habib sentiasa doakan dia. Sentiasa doakan dia.
maknanya. Maka boleh jadi dengan berkat doa Habib tadi menyebabkan beliau di akhir-akhir nak wafat mereka berubah. Maka ada juga kata ulama antara sebab guru yang soleh, murabbi, mursyid, yang mencapai maqam betul-betul murabbi, betul-betul mursyid, bukan dakwa, bukan mengaku tidak, tetapi memang kelayakan dia tadi. Maka dengan barakah guru yang soleh tadi menyebabkan seseorang tadi boleh berubah menjadi baik. Allah Ta'ala campakkan dalam hati dia. Dan di antara juga yang menyebabkan dia ini dicampakkan warid tadi, Allah Ta'ala campakkan warid tadi, di antara sebabnya juga dengan kasratul zikir, dengan sebab banyak berzikir. Antara banyak berzikir itu antaranya berselawat, berselawat kepada Nabi. Antaranya banyak berselawat, ataupun dengan arti kata maknanya banyak ucapan la ilaha illallah dan seumpamanya. Ini menyebabkan seseorang itu dapat warid daripada Allah. Jadi warid ini ada yang warid yang dia kesan lama dia tu, lama dia beramal dia dapat warid. Ada juga dia maksiat tapi lepas maksiat dapat juga warid. Maka warid ini pembahagian Allah Ta'ala ni, warid ini ada 3. Satu dia panggil warid, dia panggil warid bidayah. Makna cahaya yang dicampakkan di dalam hati orang tadi, dia panggil warid hidayah. Bidayah, permulaan. Maknanya Allah Ta'ala bagi. Jadi dikatakan Allah Ta'ala bagi ini peringkat permulaan. Permulaan ini bagi orang yang talibin, baru nak cari-cari Allah. Mari fikir nak cari Allah, Allah Ta'ala beri. Ini dia panggil warid bidayah, yakni permulaan. Maka permulaan ini, warid ini dia panggil warid intibah, yakni warid yang membawa kepada orang itu tersedar. Tersedar sehingga dapat mengeluarkan dia. Warid yang ini dapat mengeluarkan ia daripada kegelapan lalai kepada cahaya yaqazah, cahaya kesedaran. Cahaya kesedaran ini dipanggil ahlil bidayah. Ahlil bidayah minat talibin, orang yang permulaan, dan daripada orang yang mencari Allah. Mencari Allah. Semua orang nak jadi baik sebenarnya. Hatta orang-orang yang buat maksiat, buat lalai pun, sebenarnya hati kecilnya baik. Dia nak cari kebaikan saja, hanya tak jumpa lagi jalan. Maknanya. Jadi antara yang kita sebut tadi, beberapa jalan tadi, itu sebab Allah Ta'ala mencampakkan warid kepada dia tadi. Jadi bila dia sudah diberi warid tadi, dia jangan isi lagi dengan benda-benda yang lalai. Maknanya bila dia isi benda-benda yang lalai, akhirnya sekali membawa kepada hilang warid tadi. Dan hikmah datangnya atas orang yang salik dan orang yang ahli wasil. Dia ada lagi warid lagi. Ada warid yang salid, ada warid yang wasil, itu supaya keluar kedua orang itu daripada segala sifat yang jahat dan diboleh tahkid pada maqam merdeka. Maka pada peringkat dia panggil warid bidayah, ahli bidayah ni dapat peringkat permulaan. Maka dia pun jadi kesedar. Dulu 20 tahun lalai duduk tak pernah semayang, tiba-tiba umur 40 tahun semayang. Masya Allah, Allah Ta'ala beri semayang. Baru start nak belajar Quran. Baru Ustaz nak baca Quran. Dulu Ustaz pernah pengalaman orang umur tu 40 lebih, kita masih 20 lebih. Mari Ustaz nak belajar Quran, belajar Iqra. Jahakha bertukar, tak boleh nanti. Siapa apa perlu je. Akhirnya dia kata, Ustaz berhenti sekejap, nak isap rokok dulu. Maknanya orang kata dia kata jahakha. Umur berapa masa tu? Umur dia dalam 40 lebih. Baru nak start mengaji, baru nak abata baru. Tapi Alhamdulillah. Ustaz tanya dia, macam mana, cuba cerita. Dia kata satu hari, ni cerita dia. Sekarang ni Alhamdulillah bagus dia. Cerita dia kata kawan dia meninggal. Kawan dia meninggal. Bila kawan dia meninggal, maknanya akhirnya dia mari terfikir, pelintas.
aku ni tak jadi gini kata. Sampai masa lagi aku mati ke ni pula. Maka kesan daripada tu, maka Allah Ta'ala jadikan dia nak jadi ibadat. Mungkin dengan sebab doa ayah dia dulu, ataupun dengan sebab doa orang soleh ke, ataupun dengan sebab dengan sebab dia pernah berkawan dengan orang-orang yang baik ke. Adalah sebab-sebab ini, wallahu a'lam, kita tak tahu. Tapi Allah beri campak dia kesedaran. Lalu dia cerita, dia kata apa? Dia kata, Ustaz, saya pergi ke surau. Orang tak ada lagi, orang mari saya lari. 2-3 hari. Lepas tu saya sembunyi. Lepas tu orang semayang saya tengok daripada jauh. Akhirnya dia kata, bodohnya aku, dia kata. Akhirnya dia cari nak belajar. Sekarang ini alhamdulillah dia semayang tak tinggal. Maknanya tak tinggal. Gitulah beritahu. Hidayah Allah Ta'ala itu milik Allah. Maka yang pertama, bila seorang itu dapat kesedaran tadi dengan sebab-sebab yang tertentu, maka dia hendaklah pergi yang kedua. Dia panggil apa? Dia kena keluar daripada, dia kena salib, dia kena berjalan pada Allah. Berjalan kepada Allah. Dan orang yang wasil itu supaya keluar keduanya orang itu pada segala sifat yang jahat. Sehinggalah dia sampai kepada wasil, orang yang sampai sehingga dia keluar sifat-sifat jahat dalam dirinya. Dan dirinya tadi, dan diperolehi tahqiq pada maqam merdeka, sehinggalah dia dapat membebaskan dirinya daripada sifat-sifat buruk. Sifat-sifat buruk, maka hasil datang atas Tuhannya dengan tiada illah, dengan tiada sebab. Maka Allah boleh memberi, maknanya kepada seseorang tadi, sehingga dia berjaya membebaskan daripada sifat buruk dia. Dulu kaki main judi contohnya, tiba-tiba dia berubah dia main judi tu memang tinggal sungguh. Tinggal sungguh. Maka keluar daripada ubudiyah akuan, sehinggalah dia tadi keluar daripada benda yang lalai. Dia ada 3 peringkat. Tadi peringkat-peringkat kita akan bagi tahu. Dia ada peringkat orang itu, yang pertama daripada lalai kepada ingat. Alhamdulillah, daripada dia ingat kepada lepas daripada itu, dia pun keluarkan dia daripada kelalaian maksiat-maksiat tu, dia berjaya tinggalkan maksiat. Kemudian dia berjaya meninggalkan apa? Meninggalkan di dalam hatinya sifat-sifat keduniaan. Meninggalkan daripada penjara dunia, maknanya dia dapat tinggal, ataupun penjaga nafsu dia dapat tinggal. Kemudian yang ketiga pula, dia dapat mengeluarkan dirinya dengan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua dapat keluar, dia boleh kekalkan Allah Taala. Ini orang yang wasil. Jadi begini, peringkat yang pertama, peringkat bidayah. Kita hanya bicara bidayah ni, peringkat orang yang lalai kembali kepada Allah Taala. Apa yang berlaku adalah kadang-kadang Allah sudah memberi kesedaran di dalam hati, tetapi malangnya kesedaran itu sekelip mata saja, dia berubah sebulan, 2 bulan, dia balik asal balik. Maka pastikan orang yang sudah mendapat nikmat taufik dan hidayah daripada Allah Ta'ala, maka hendaklah dia terus berjalan di atas taufik tadi, sehinggalah dia ini maknanya datang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi manusia ini tingkat yang pertama. Apabila tingkat yang pertama, peringkat yang Allah Ta'ala beri cahaya-cahaya petunjuk. Daripada sifat munafik, dia dapat tinggalkan sifat munafik. Daripada kesyirikan, dia telah tinggalkan kesyirikan. Daripada kelalaian, dia tinggalkan kelalaian. Ini tingkat manusia yang pertama. Dia panggil apa? Dia panggil ahlul bidayah. Peringkat manusia yang kedua, itu orang yang baru talib, orang yang baru nak mencari Allah. Peringkat yang kedua, peringkat yang sibuk dengan ibadah. Dia sudah dapat kurniaan, lalu dia sibuk dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Mereka ini dapat cahaya inayah Allah Ta'ala, dan selalu jaga, terpelihara, sehingga dia meninggalkan dosa-dosa. Ini peringkat yang kedua. Baik, kita tengok peringkat yang kedua pula. Dengan tiada elah keluar daripada ubudiyah akuan dan daripada penjara nafsu, dan kerana inilah kata mu'alif. Ini peringkat yang kedua kita nak bicara. Wa awrada alaika waridu
waridu liyatasallamaka min yadil aghya wa yahruzuka min rikil asar, dan telah mendatangkan hak Allah Ta'ala atasmu akan warid supaya mensejahterakan ia akan dikau daripada tangan aghya yang menghukumkan kepadamu, iaitu segala syahwat nafsaiyah. Jadi dikatakan bahawa setelah Allah memberi cahaya bidayah permulaan tadi, dengan sebab dia orang pernah didoakan dia dengan sebab apa-apa yang tertentu tadi yang sudah kita beritahu tadi, boleh jadi dengan sebab kawan dia, dengan sebab doa orang soleh, dengan jadi sebab dia dermawan, lalu Allah Ta'ala beri kebaikan. Lalu setelah dia mendapat kebaikan tadi, sehingga sejahteralah dia, selamatlah dia daripada apa dia tadi, daripada kelalaian tadi, sehingga dia dapat berjaya mengeluarkan daripada nafsu syahwat dia yang buruk tadi, dan adat yang maknanya yang dirubah dengan sekira-kira tiada tinggal bagimu di dalamnya, dan tiada kepadanya bersandar jahat, dan tiada atasnya berpegang, tetapi adalah engkau bagi Tuhanmu pada hal sendirinya dengan tiada ilah, dan supaya merdeka engkau dengan sebab demikian itu daripada diperhamba oleh segala asal yang diperhambakannya bagimu dengan sebab kasihmu baginya, dan diam kepadanya dan berpegang atasnya. Panjang sikit maksud dia, tak apalah. Jadi dikatakan bahawa apabila seseorang tadi telah diberi cahaya bidayah, kesedaran kepada Allah, dengan cahaya ini dia terus membawa cahaya ini. Dia dapat cahaya ini, dia terus bawa cahaya ini. Membawa cahaya ini dengan tiga. Yang pertama, setelah dia ini diberi kesedaran, yang pertama dia kena melalui jalan taubat. Dia kena melalui jalan taubat. Jadi dengan kesungguhan dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka cahaya yang Allah Ta'ala campakkan kepada ia, semakin mana cahaya itu semakin lama semakin membesar, sehinggalah cahaya tadi dapat membersihkan di dalam hatinya daripada segala yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga dia sudah lagi tidak menjadi hamba kepada selain daripada Allah. Jalan dia apa? Setelah mendapat itu dia dah sibuk dah. Jadi yang pertama dia sibuk dengan taubat. Orang-orang yang sudah dapat kembali, alhamdulillah tu, dia kena sibuk taubat. Kalau tidak sibuk dengan taubat, habis dia nanti lalai balik. Maka yang pertama sibuk dengan taubat kepada Allah. Selepas dia sibuk taubat kepada Allah Ta'ala, dia kena yang kedua. Apa dia? Yang kedua, dia kena sibuk dengan duduk bersama dengan guru yang musyrik. Dia kena sibukkan dirinya sentiasa taubat, sentiasa duduk dengan guru yang musyrik itu juga sentiasa. Kan ada orang dapat kesedaran kan, bapa dia sedar-sedar nak jadi baik. Saya nak jadi baik ustaz, tapi manalah saya jadi lara balik. Jadi lara balik yang pertama sebab kamu tidak melalui jalan taubat. Yang kedua, kamu lara tetapi kamu dulu dapat kesedaran dah. Allah dah beri dah cahaya, tetapi kamu tidak pergi kepada maknanya kamu tidak pergi kepada duduk bersama dengan guru yang musyrik ataupun guru yang soleh. Jadi kalau tidak duduk guru soleh, ia jadi balik asal lara. Jadi peringkat yang kedua ini, peringkat orang yang sudah kesibukan dia dengan beribadah kepada Allah. Jadi bila dia sibuk beribadah kepada Allah, sehinggalah dia ini dapat bersih daripada segala asam, segala benda-benda yang melalaikan. Tapi apa dia? Ialah dengan tiga jalan. Taubat, jalan kedua, jalan itu taubat. Setelah dia dapat bidayah ini, dia pergi yang kedua, dia panggil wasatiyah, pertengahan. Yang tadi bidayah, setelah dia dapat bidayah ini, dia pun pergi kepada cahaya wasatiyah.
Dia pupuk balik tadi cahaya wasatiyah dengan cara macam mana? Yakni dengan cara yang pertama bertaubat, berpanjangan bertaubat kepada Allah. Yang kedua, selain pada dia bertaubat, dia kena berdampingan dengan guru yang soleh. Dan yang ketiga, dia kena mengekalkan zikir. Tiga perkara ni. Taubat, duduk dengan guru, kekalkan zikir, istiqamah zikir. Barulah membawa kepada maknanya menghilangkan segala yang ada dalam hati-hati dia yang terhijab dia dengan Allah, dapat dihilangkan. Barang siapa zahirlah bagi hatinya segala anwar, setelah dia bertaubat, setelah dia berzikir, setelah dia duduk dalam tabiah gurunya, maka zahirlah dalam hatinya anwar, cahaya-cahaya. Maknanya itu setelah gitu, dah kita berapa tak datang cahaya ni, dah kita bukan duduk sibuk zikir, kita duduk sibuk main telefon. Maknanya kita duduk sibuk dengan TV, kita duduk sibuk dengan permainan. Jadi sibuk-sibuk itu tidak mendatangkan penyucian hati. Jadi sibuk dengan tiga perkara tadi, maka nascaya lepaslah ia daripada penghamba, lepaslah dia daripada penghambaan tadi oleh aghyab selain daripada Allah, dan tiadalah diam kepadamu sebab lepas daripada dua tangannya, maka jadilah ia merdeka, sehinggalah dia berjaya merdekakan diri dia tadi. Maknanya taubat kena tiap-tiap malam ke? Kalau ikutkan begitulah taubat tiap-tiap malam, tapi bukan bermaknanya kita wajib sembahyang sunat taubat tiap-tiap malam. Wajib sembahyang taubat tiap-tiap malam itu afdalnya. Tetapi kita kena sentiasa letakkan dalam hati kita supaya segala dosa-dosa yang lalu kita nak tinggalkan. Setiap hari, setiap masa. Ingat, kalau boleh begitu, sebaiknya setiap malam kita nak tidur, kita ingatkan bahawa kita nak tinggalkan segala dosa-dosa ataupun kita tidak mahu lagi mengulangi. Ananya. Maka jadilah ia merdeka daripadanya, selamatlah dia daripada segala yang membelenggu diri dia tadi. Dengan tiga jalan tadi. Dalam kitab ni dia hanya beritahu itu, tapi disebut dalam kitab lain, antaranya dengan tiga tadi. Dia sibuk tadi sehingga dia dapat keluar daripada kelalaian yang selain daripada Allah. Kemudian dikatakan bahawa merdeka daripadanya, dan jadilah segala awliya itu mengikat, tiada lagi diikat. Jadi selain pada Allah tu mengikut dia. Mana kalau dunia ikut dia, bukan dia ikut dunia. Maknanya, dan dihukumkan, tiada menghukumkan. Dengan yang demikian hasillah kesenangan selamanya. Dunia ni tak salah, tapi jadi akhirnya kita jadi ikut dunia, bukan dunia ikut kita. Kita ikut nafsu, bukan nafsu ikut kita. Kita jadi tunggangan nafsu, bukan kita menunggang nafsu. Jadi dengan tiga jalan tadi, antara yang disebut tadi, sehinggalah kamu berjaya. Kamu yang menunggang dunia, kamulah yang menunggang nafsu, bukan nafsu yang menunggang kamu. Maknanya jadi kesan daripada yang pertama tadi itu dipanggil orang yang sibuk dengan orang yang sibuk dengan zikir, sibuk dengan zikir, sibuk dengan ibadat, sibuk dengan taubat, itu dipanggil warid wasatiyah, ataupun cahaya yang pertengahan. Maknanya cahaya pertengahan, begitu. Ya, kita kena zikir, tarekah antaranya jalan dia. Kemudian barang siapa tiada kembali ia kepadanya dengan segala warid al-lataif wal jamal, bila Allah Ta'ala memberi kepada dia cahaya tadi, dia kena kembali tadi. Dia kena pupuk nur ilahiyah tadi, cahaya tadi. Maknanya, maka didatangkan atasnya sifat jalal dan juga azamahnya. Barang yang menakut akan dia, kalau datangnya sifat jalal, datang dengan sifat azamah, itu maknanya benda-benda yang membawa kepada wa'id. Wa'id ini benda-benda yang membawa janji-janji, janji-janji yang menggerunkan. Aku azab dan seumpamanya, hingga dikeluarkan akannya daripada segala alamnya yang muqtadah, yang kebiasaan, dan dijadikan daripada orang yang ahli sa'adah. Akhirnya jadi daripada ahli sa'adah.
kalau orang itu tengok kasih sayang Allah. Bila orang itu Allah Ta'ala beri kesedaran sedang, tapi kadang-kadang dia itu tidak menjaga cahaya yang ada dalam hati, kesedaran tadi, kadang-kadang Allah Ta'ala beri dengan jalan lain. Jalan lain, jalan macam mana? Allah Ta'ala beri dengan jalan musibah. Nak ke kita, Allah sedarkan kita dengan jalan musibah, tambuh. Maknanya Allah Ta'ala beri kita dengan jalan musibah contohnya. Jadi jalan musibah itu, Allah timpakan musibah itu seseorang tadi kadang-kadang dengan sebab 3. Sebab yang pertama dengan sebab Allah nak dekatkan diri dengan dia. Jangan kata Allah, kenapalah Allah timpakan saya ujian, kenapalah saya lah banyak-banyak tu. Sebenarnya Allah kasih pada kita. Allah Ta'ala kasih kepada kita. Jadi bila Allah Ta'ala kasih kepada kita, Allah nak kita kembali pada dia. Dahulu masa beri sihat tawar ibadat, Allah beri sakit lah supaya ingat. Masa sihat melupa dengan Allah, Allah beri sakit lah supaya mengingat pada Allah. Maknanya kalau dalam tarikat Naqsyabandiyah memang kena mandi taubat dan solat taubat setiap malam. Itu ya betul. Maknanya atas jalan-jalan tarikat, maknanya mandi taubat itu berdasarkan kepada guru, berdasarkan pada perjalanan tarikat masing-masing. Insya-Allah. Baik. Lalu kita teruskan. Maka dikatakan bahawa dan jadikannya daripada orang yang ahli saadah, dan telah diketahui bahawasanya tiada hasil peliharanya daripada diperhamba oleh segala asal itu melainkan dengan inayah qahar. Maka seseorang tadi tidak akan terpelihara dia untuk menjadi orang yang seselamat kecuali dengan pertolongan Allah, inayah daripada Allah, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesan. Sebab tu kadang-kadang orang yang dalam ibadat pun, dia dalam ibadat, sebenarnya dia buat ibadat, sebenarnya dia ini zahirnya ibadat, tapi hakikatnya maksiat. Ada juga begitu. Kenapa? Sebab apa? Sebab ibadat-ibadat yang dia lakukan itu kadang-kadang membawa dia makin jauh dia dengan Allah. Waliyazubillah. Tetapi ada juga ahli maksiat. Maksiat yang dia buat, tapi sabit maksiat tu dia dekat dengan Allah. Macam mana sabit maksiat dia dekat dengan Allah? Seperti bila mana dia buat maksiat, lalu maksiat itulah yang menyedarkan dia kepada Allah. Menyedarkan dia kepada Allah Ta'ala. Maka kamu semua ini tak akan dapat jadi baik kecuali apa? Pertolongan Allah. Kita semua tak akan dapat jadi baik semuanya dengan pertolongan Allah. Maka datanglah inayah qahar. Kadang-kadang Allah datang pertolongan, tapi dengan cara qahar, menunjukkan kekuasaan dia tadi. Maka Allah Ta'ala timpa musibah. Maka dengan sabit musibah kita pun dekat dengan Allah. Ada juga begitu. Allah Ta'ala, tapi hakikatnya Allah sayang hamba dia. Allah Ta'ala sayang hamba dia. Maka didatangkan dengan supaya sejahtera engkau daripada tangan awliya selain daripada Allah Ta'ala. Maka barang siapa sejahtera daripada tangan awliya ni selain pada Allah Ta'ala, dan terpelihara daripada diperhamba daripada segala asal, dan tidak terkesan dengan segala asal kesan-kesan ataupun segala daripada alam selain pada Allah Ta'ala, nescaya tiadalah izin tiada ada bagi, bukan izin tu, tiada ada bagi makhluk dalamnya bahagiannya, dan tiadalah sukut, yakni diam, dan adalah ia sejahtera bagi Allah Azza wa Jalla. Setelah dia berjaya membuang segala yang ada daripada alam makhluk dan seumpamanya, maka duduk diamlah dia dengan Allah. Kalau tidak, kita ini hati jadi tak tenang. Kita ini di penjara. Dengan apa kita di penjara? Dengan empat. Dengan empat. Ada satu kisah, ada satu orang tu dia datang, dia kata nak jumpa sangat ustaz. Jadi telefon, ustaz pun tak tahu dia ambil mana nombor telefon, dia pun telefon. Dia kata, boleh tak saya nak jumpa ustaz? Dia kata tak apa, boleh. Ginilah, tak apa, biar ustaz pergi kat mana, ustaz pergi jumpa dia. Maka ustaz pergi jumpa dia. Maka dia pun kita pun pergi jumpa dia. Dia duduk di pejabat dia. Dia kata, saya ni nak tanya, ustaz ni nak tanya apa? Saya nak tanya tentang tasawuf. Tanya tentang tasawuf.
Jadi dia ni belajar, dia takut tengok tasawuf. Kerana banyak cerita-cerita tasawuf ni jadi isim lah, jadi takut tasawuf. Jadi dia pun tanya, dia kata, saya nak tanya ni toki saya suruh tanya. Apa dia? Dia kata, toki saya suruh tanya soalan ni. Soalan dia, burung yang duduk di dalam sangkar ini, kalau dilepaskan, adakah burung itu kembali balik? Jadi itu je soalan dia. Burung duduk dalam sangkar, kalau dia lepas, maka burung tu kembali balik ke sangkar ke tak mari-mari? Cuba khabar seorang. Apa boleh? Cuba bagi tahu. Maknanya, okey, sekarang ni ustaz ada dalam burung, tak dalam sangkar. Tiba-tiba ustaz pun buka sangkar, burung tak keluar daripada sangkar. Burung tu kembali balik ke tidak kembali balik? Maknanya. Itu je soalan dia. Kata dia kata soalan ini toki dia suruh tanya. Siapa-siapa yang mengajar tasawuf tanya dia. Jadi bila dengar macam tu, soalannya begitu saja. Maknanya lalu dikatakan bahawa saya kata gini, saya kata ada dua yang tersirat makna dia, tersurat dan tersirat. Apa dia yang tersurat? Ya, apa dia yang tersirat? Yang tersurat itu ialah yang pertama, burung itu maknanya burung itu kalau dia keluar, dia kata dia tu kalau dia keluar, dia tak akan balik semula. Itu yang tersurat. Apa yang tersirat? Yang tersirat itu adalah burung itu kalau dia keluar, dia tidak akan balik semula. Kerana apa? Kerana alam di luar itu lebih besar daripada alam di dalam. Kerana kita ini disangkari, maka burung itu gambarannya seperti roh kita yang keluar daripada sangkar. Sangkar ini Imam Ghazali sebut ada 4. Apa dia 4 itu? Yang pertama adalah makhluk, yang kedua adalah dunia, yang ketiga adalah nafsu, yang keempat adalah syaitan. Jadi kita ni duduk atas muka dunia, kita ikut ke nafsu, kita ikut ke makhluk, kita rasa suka dah. Sebenarnya alam roh kita masih lagi terpenjara, sehinggalah kita keluar. Bila kita keluar saja, maka kita maknanya kita keluar saja daripada sangkar yang 4 sangkar tadi, yang 4 perkara yang menyangkari diri kita tadi, maka kita akan bebas sebebas-bebasnya. Maka sebab itulah burung tu tidak kembali. Kerana tu mereka bebas alam di luar. Alam ketuhanan tu lebih bebas, lebih besar daripada alam yang kita tempuhi. Alam dunia, alam makhluk, alam mana tipu daya syaitan dan seumpamanya. Maka dikatakan bahawa seseorang tadi apabila Allah mencampakkan di dalam hati dia tadi, dia ini dah sibuk dengan beribadat, maka bila dia sudah sibuk dengan beribadat kepada Allah, dia akan dapat mengeluarkan dia dapat mengeluarkan daripada diri dia tadi, daripada penjara yang selain daripada Allah Ta'ala, dan juga dia dapat mengeluarkan daripada maknanya kesan-kesan apa yang ada dalam hati kita yang terdiri daripada dunia. Jadi itu dengan apa? Dengan kesibukan 3, kesibukan zikir, sibuk taubat, sibuk bersama dengan guru. Itu antaranya. Kemudian awradaka alaika al-warid liyukhrijaka minas sijnil wujudika ila qada'i syuhudika. Dan setelah disibuk-sibuk dengan berzikir, sibuk-sibuk dengan taubat dan mendatangkan hak Allah Ta'ala atasmu, warid lagi, Allah Ta'ala datang lagi, kesan lagi, supaya dikeluarkannya akan dikau daripada penjara wujud kamu. Setelah orang beribadat, ahli ibadat ini bahaya dia. Kerana apa? Kerana ahli ibadat dia kadang-kadang dia tak dapat keluar daripada 2 perkara. Apa dia? Dia tidak dapat keluar daripada wujud diri dia. Wujud diri dia tidak dapat keluar daripada rasa diri soleh.
Maka penyakit orang ahli ibadat adalah penyakit ujub. Balik pada kemarin, dia apabila dia duk sibuk tadi, tiba-tiba maknanya Allah beri pula yang ketiga. Cahaya yang ketiga. Cahaya yang ketiga itu dipanggil warid wisal ataupun dipanggil nihayah. Tadi al-bidayah. Bidayah, Allah Ta'ala campak kesedaran daripada ahli maksiat mula nak buat taat. Dia panggil cahaya kesedaran. Kemudian yang pertengah lepas tu dia panggil cahaya wasatiyah, nur wasatiyah. Nur wasatiyah ni pertengahan. Pertengahan ni dia dah sibuk dengan taubat, dah sibuk dengan zikir, dah sibuk dengan guru, belajar sampai dengan guru. Maka ada lagi dia tak lepas. Tak lepas apa? Dia tak lepas wujud diri. Wujud diri tak lepas. Maka setelah dia sibuk dengan duduk dengan guru, zikir dan seumpamanya, Allah beri satu lagi nur yang ketiga. Nur yang ketiga itu, warid yang ketiga itu adalah dia panggil nur nihayah, penghabisan. Nur penghabisan. Dia ini dia membuang daripada wujud diri kamu tadi. Allah, maknanya wujud diri. Maka bermula penjara wujudmu itu, iaitu syuhudmu pada dirimu, memandang diri baik. Sebab tu kita cerita dah kemarin bagaimana Imam Al-Syafi'i sendiri pun dia mari rasa aku ni dah alim. Maknanya itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Maka Allah datangkan warid yang ketiga. Dia panggil apa? Nihayah. Nihayah, penghabisan. Inilah membuang segala wujud diri. Wujud diri. Maknanya. Jadi kita kalau dapat bidayah, alhamdulillah. Kuat lagi usaha sehingga dapatlah kita wasatiyah. Kuat lagi usaha sehingga hilanglah, diberi oleh Allah nihayah. Tiada yang terlebih besar daripadamu, iaitu nafsumu, iaitu dan tidak ada yang lebih besar daripada nafsu kita. Ingat kata ulama, sengatan nafsu itu lebih berbisa daripada sengatan binatang yang berbisa. Maknanya sengatan nafsu itu lebih berbisa daripada binatang yang berbisa. Ingatlah kita kisah Basisah kan ahli ibadat. Ahli ibadat, maknanya. Maka dikatakan bahawa akhir sekali Allah Ta'ala memberi cahaya yang ketiga. Cahaya yang ketiga ini cahaya yang dapat membuang segala nafsu dia tadi. Maka tiada yang lebih besar daripadanya, iaitu nafsumu yang betul syahwaniyah. Yang betul syahwaniyah, yang ditempatkan bagimu dengan pertambatan perangai yang jahat. Yang maknanya pertambatan perangai yang jahat, dan juga padang syuhudmu itu, iaitu raih engkau daripada yang demikian itu dengan memandang azamah Allah, sehingga Allah Ta'ala campakkan cahaya yang ketiga. Akhirnya kamu hanya memandang kebesaran Allah Ta'ala, dan jalalnya, ketinggiannya, dan melihat berdiri segala gerakmu dan diammu, sehinggalah tidak kamu ini hanya memandang kepada gerak dan diam itu semuanya datang daripada Allah. Jadi menok sampai ke situ ada tiga cahaya. Satu dia panggil warid, itu cahaya sebenarnya. Yang pertama cahaya bidayah, yang kedua cahaya wasatiyah, yang ketiga cahaya nihayah, cahaya nihayah, cahaya penghabisan. Maknanya yang berjaya membuang dirinya daripada wujud dirinya tadi, sehingga sudah lagi tidak memandang akan dirinya, hanya memandang kepada Allah Ta'ala. Apabila telah dikendaki bahawa dibuka bagimu segala medan ruyub dan didatangkan atasmu warid, maka dikeluarkan engkau daripada penjara, dan barang siapa lepas ia daripada tempat yang picik yang sempit ini,
maka senyap berbahagialah ia atas yang sebenar-benarnya. Apabila Allah membuang segala tambatan-tambatan hati kamu tadi, akhir sekali membawa kepada kamu akan hidup dalam keadaan bahagia. Bahagia sebahagia-bahagianya, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada takut dan tidak ada berduka cita. Jadi demikianlah, dia ada 3 perjalanan. Dia panggil orang yang disedarkan oleh Allah. Dia panggil orang yang peringkat awal, dia panggil talibin, orang yang masih cari Allah. Yang kedua, orang yang sairin, orang yang berjalan kepada Allah. Yang ketiga, orang yang wasilin, orang yang sampai kepada Allah Ta'ala. Orang yang talibin itu dia panggil ahli bidayah, peringkat permulaan. Orang yang sairin, orang yang berjalan pada Allah, itu dia panggil wasatiyah, pertengahan. Orang yang wasilin itu dia panggil nihayah, orang yang sudah sampai kepada Allah. Adapun yang dipanggil itu bidayah itu dia panggil warid intibah, sesuatu yang datang untuk menyedarkan dia. Adapun yang kedua, orang yang berjalan kepada Allah Ta'ala itu dia panggil warid iqbal. Maknanya sesuatu yang datang yang dia menghadap dirinya kepada Allah. Itu dia panggil, tu istilah-istilah aja. Yang ketiga dia panggil warid wisal, warid yang menyebabkan dia akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi boleh faham tak perjalanan ini? Perjalanan yang pertama kita disedarkan oleh Allah. Lala jadi ingat. Dulu tambah ibadat, ni nak buat ibadat dah. Lala jadi ingat. Maka lala jadi ingat itu dengan sebab-sebab tertentu, macam kita bagi tahu. Setelah kita sudah ingat, kita kena pergi yang kedua. Kedua tadi ialah menjaga kesedaran itu yang Allah Ta'ala campak dalam hati dengan 3 jalan. Taubat berterusan, taubat, kemudian taubat duduk dengan guru, kemudian amalkan zikir berterusan. 3 perkara ini. Setelah 3 perkara ini berlaku dengan istiqamah, Allah Ta'ala campak warid yang ketiga. Warid yang ketiga, warid fana, hilang sampai dia kepada Allah, sehingga sampai dia tidak lagi melihat dirinya tadi. Jadi kita sekarang ni pada yang pertama saja, kalau dapat pun alhamdulillah. Rasa rajin nak beribadat, rasa ibadat, itu yang pertama sudah sampai. Adakah kita duduk dalam maqam taubat ataupun berterusan berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Maka kita mohon kepada Allah agar Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita. Jadi sebenarnya kita duduk dalam lingkungan, duduk dalam sangka dunia, nafsu, syaitan dan juga makhluk. 4 perkara ni. Jadi bila kita khabar pada dia, maknanya kenapa burung itu tidak kembali? Kerana burung itu telah pergi kepada alam yang lebih luas. Jadi alam yang lebih luas adalah alam ubudiyah. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, seandainya kamu ingin mencari kebahagiaan, kamu ingin mencari kenikmatan, maka ketahuilah kebahagiaan, kenikmatan itu berada di dalam ibadah kepada Allah. Bukan dengan bahagia, nikmat dengan duduk lalai pada Allah, tidak. Ramai manusia menyangka bahawa kenikmatan, kesenangan itu duduk dalam kelalaian pada Allah. Itu silap. Sedangkan kenikmatan, kebahagiaan itu duduk di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi demikianlah, maknanya hendaklah kita membebaskan diri daripada penghambaan diri kita kepada alam, bebaskan diri kepada penghambaan diri kita dengan selain daripada Allah Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita. Dan seterusnya pada matan yang seterusnya kita akan bicara malam besok pula. Jadi sekadar ini yang dapat disampaikan. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita semua. Moga-moga Allah mengasihi kita semua. Moga-moga Allah pelihara kita dan ahli keluarga kita. Maka minta maaf di atas segala kekurangan. Sekadar ini saja yang Ustaz mampu sampaikan. Ustaz tidak ada ilmu, saya tidak ada ilmu, kita tidak ada ilmu, amal pun tidak ada.
kita mengharapkan doa antum kepada kita. Moga-moga Allah Ta'ala melindungi kita semua, dan moga-moga Allah Ta'ala menghukum kita dengan fadluh, dengan kelebihan kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan, dan Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.